Assalamualaikum dan salam sejahtera, Prof dan juga rakan-rakan sekalian. Mendepani tugas-tugas hakiki yang semakin banyak dan semakin mencabar masa kini, kadang-kadang ada tugas-tugas yang kita terlepas pandang hingga tamat tarikh akhir tugasan tersebut. Tetapi alasan lupa ataupun terlepas pandang merupakan alasan paling tidak relevan pada masa kini, kerana ia menggambarkan betapa tidak kompetennya anda dalam melaksanakan tugasan-tugasan tersebut. Maka pada hari ini, saya Semail Endo, rakan saya Lila Fung dan juga rakan saya Intan Fiziati, kami akan bentangkan satu cadangan projek untuk mengubah cara kerja pegawai dan juga staf di pejabat mahupun di sekolah. Dan projek ini kami namakan sebagai projek Hello Trello. Apakah projek Hello Trello? Projek Hello Trello adalah projek ke arah perubahan di bawah kelolaan Pejabat Pendidikan Daerah Strato bahagian pengurusan yang bertujuan untuk memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran di peringkat PPD dengan menggunakan aplikasi Trello.com sebagai dashboard pengurusan pemantauan. Peningkatan bilangan staf dan tuntutan kerja semasa serta kelemahan pemantauan gerak kerja oleh Ketua Pegawai Pendidikan Daerah menyebabkan projek Hello Trello ini diperkenalkan untuk mengubah bentuk pemantauan secara manual dan konvensional kepada kaedah yang lebih dinamik dan menarik. Trello.com ini adalah aplikasi berasaskan web yang banyak membantu organisasi dalam memantau perkembangan projek yang dilakukan. Kebiasaannya aplikasi ini digunakan dalam pengurusan hartanah, pengurusan projek perisian dan juga reka bentuk laman web. Oleh itu, terdapat 3 bentuk status tugas yang dinyatakan dalam dashboard Hello Trello ini, iaitu pertama yang perlu dilakukan, kedua adalah sedang berlangsung dan ketiga adalah selesai. Terdapat 3 rasional kenapa projek Hello Trello ini diperkenalkan. Pertama adalah kelemahan pemantauan gerak kerja oleh pihak pentadbir menyebabkan kebanyakan tugasan tidak dapat disiapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Sebelum ini, perkembangan tugasan dipantau secara manual dan pelaporan tugasan dibuat dalam tempoh 2 minggu sekali semasa perjumpaan pengurusan. Rasional kedua pelaksanaan projek Hello Trello ini adalah disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat terutamanya di Sarawak. Seperti yang kita sedia maklum, hanya 30% staf dibenarkan berada di pejabat dalam satu masa dan selebihnya dikehendaki bekerja dari rumah. Keadaan seperti ini menyebabkan kerja pemantauan manual yang sedia ada sukar untuk dilaksanakan dengan berkesan. Rasional yang ketiga pula adalah disebabkan kualiti dan mutu kerja yang minimum, iaitu tugasan yang dilakukan tidak memenuhi standard kualiti ISO dan penarafan kecemerlangan PPD iaitu PKPPD. Oleh sebab itu, projek Hello Trello ini wajar untuk dilaksanakan bagi memudahkan segala urusan pemantauan dan pembetulan segala tugasan di peringkat PPD. Seterusnya adalah visi dan misi projek Hello Trello, di mana visi utama projek Hello Trello ini adalah pengurusan dan pemantauan kerja teratur dan terkawal, sementara misi pelaksanaannya pula adalah untuk memastikan semua kerja buat dan program anjuran PPD dapat dipantau secara langsung oleh KPPD, Timbalan PPD dan Ketua Sektor dengan berkesan. Matlamat utama projek Hello Trello ini ialah untuk membantu dan memastikan pemantauan dan pengurusan kerja buat dan program TPPD dapat berjalan dengan lancar dan mematuhi keperluan kualiti semasa. Terdapat 4 objektif projek Hello Trello ini. Antaranya ialah memudahkan pemantauan gerak kerja dan perkembangan program oleh KPPD, Timbalan PPD dan Ketua Sektor. Manakala objektif yang kedua pula adalah untuk memastikan kerja buat di PPD mematuhi keperluan ISO dan kualiti. Seterusnya adalah untuk membudayakan amalan PDCA dalam semua kerja buat di peringkat PPD. Dan objektif yang terakhir pula adalah untuk memastikan semua kerja buat dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Seterusnya ialah perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baharu. Perbandingan yang pertama adalah dari segi penyediaan minit, di mana sebelum ini minit arahan dikeluarkan oleh KPPD secara manual. Namun kini surat arahan dapat diminit secara atas talian dan boleh diakses oleh penerima di mana-mana sahaja. Perubahan yang kedua adalah tatkala ini arahan bekerja dari rumah menyebabkan segala arahan dan minit disediakan secara manual adalah tidak relevan dan sukar untuk dilaksanakan. Namun pelaksanaan projek Hello Trello ini dapat membolehkan minit arahan dibuat secara dalam talian pada dashboard Trello kepada staf yang terlibat. Seperti yang kita sedia maklum sebelum ini, tiada dashboard khas yang boleh digunakan untuk memantau perkembangan gerak kerja program yang dibuat oleh staf. Kini dengan adanya dashboard Trello, maka ia akan dijadikan dashboard utama untuk tujuan pemantauan gerak kerja oleh KPPD, Timbalan PPD dan Ketua Sektor terhadap program yang sedang dibuat oleh kaki tangan. Disebabkan pemantauan dibuat secara manual, maka terdapat sesetengah kerja buat yang disediakan tidak berkualiti dan mematuhi keperluan ISO. Sebaliknya, pelaksanaan Hello Trello ini membolehkan kerja buat mematuhi PDCA dan keperluan ISO serta kualiti untuk penarafan kecemerlangan PPD. Perbandingan yang terakhir pula adalah dari segi pemantauan oleh pihak atasan yang mana sebelum ini ia dibuat secara manual. Namun, setelah pelaksanaan projek Hello Trello ini, pelaksanaan projek ini berubah dari pemantauan secara manual ke pemantauan atas talian yang mana ia boleh dibuat setiap masa dan perkembangan tugas juga dapat dilaporkan secara online. Terima kasih Saudara Intan. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai teori dan juga model perubahan yang diaplikasikan untuk projek Hello Trello. Okey, teori yang digunakan adalah teori perubahan organisasi. Okey, teori ini merupakan teori perubahan klasik yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin dan ianya melibatkan 3 peringkat iaitu pencairan, perubahan dan juga pembekuan kembali. Okay, pada peringkat pencairan, tahap ini merupakan peringkat asas permulaan untuk sesuatu perubahan berlaku. Perubahan yang berlaku itu adalah untuk menggantikan tingkah laku, sikap dan juga sistem kerja yang lama kepada sistem kerja yang baharu yang selaras dengan keperluan semasa. Okay. Pihak pengurusan, mereka bertanggungjawab untuk mengenal pasti titik permulaan ke arah perubahan ini sama ada di peringkat unit ataupun di peringkat jabatan. Oleh itu, pihak PPD Seratok telah memperkenalkan program perubahan iaitu program Hello Trello untuk menambahbaikkan sistem kerja yang sedia ada kepada sistem kerja yang lebih teratur, fleksibel dan juga sistematik. Okay, pada peringkat perubahan, peringkat perubahan ini merujuk kepada proses perubahan di mana ianya merupakan satu bentuk pealihan kepada keadaan yang baru. Maksudnya yang lama bertukar kepada baharu. Segala program transformasi perlu dirancang dengan sebaiknya dan perlu difahami dan juga dikomunikasikan secara menyeluruh kepada semua jabatan untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan projek Hello Trello ini nanti. Peringkat terakhir, itu peringkat pembekuan kembali ini, merupakan tahap pembekuan ataupun refreeze yang di mana ianya memerlukan organisasi untuk mengekalkan segala daya momentum yang mereka ada semasa melakukan perubahan tersebut. Supaya perubahan yang telah dilakukan itu akan menjadi norma yang baharu dalam melaksanakan kerja-kerja harian. Oleh itu, pemantauan secara berterusan perlu dan juga untuk membolehkan pihak pentadbir melihat sejauh manakah keberkesanan program ini di peringkat PPD dalam jangka masa yang panjang. Selanjutnya kita pergi kepada model 8 langkah kota. Seperti yang tertera pada skrin, model ini mempunyai 8 langkah.
Okay, model ini sebenarnya merupakan model pengurusan perubahan yang agak popular dan ianya diperkenalkan oleh Profesor John P. Cotter pada tahun 1995. Okay, saya akan menjelaskan dengan lebih detail lagi setiap langkah dalam model 8 langkah Cotter selepas ini. Okay, sebenarnya kita tengok apakah langkah pertama. Okay, langkah pertama mencipta peluang. Okay, pada langkah ini, okay, ketua pegawai pada pendidikan daerah dan juga ketua sektor mereka perlu mengenal pasti apakah kelemahan dalam mengurus dan dalam pengurusan dan juga pentadbiran dalam organisasi dengan menggunakan analisis SWOT. Okay, analisis SWOT ini daripada analisis SWOT ini mereka akan tahu apakah kekuatan, kelemahan, ancaman dan juga peluang yang ada. Maka satu tindakan susulan dapat dilaksanakan untuk membuat penambahbaikan ke arah perubahan tersebut. So, dia pergi pada langkah kedua. Langkah kedua ini memerlukan pembentukan satu pakatan yang kuat. Okay, langkah ini penting untuk mendorong ke arah berlakunya proses perubahan dalam organisasi. Selain daripada itu, ianya juga berfungsi untuk mendapatkan sokongan dan komitmen yang tinggi daripada staf. Okay, untuk memastikan perubahan itu dapat dilaksanakan dan juga meningkatkan keberkesanan perubahan dalam organisasi. So, jadi kita pergi kepada langkah ketiga iaitu mencipta visi untuk perubahan. Okay, langkah ini memerlukan ketua PPD ataupun ketua sektor pengurusan dan dengan bersama-sama dengan tim mereka tadi itu untuk mencipta satu visi perubahan yang jelas untuk difahami. Okay, visi perubahan yang mempunyai hala tuju dapat memberi gambaran yang jelas kepada semua ahli organisasi mengapa perubahan ini perlu dan bagaimana untuk melaksanakan dan merealisasikan perubahan itu. Okay. So, visi adalah pengurusan dan pemantauan kerja yang teratur dan juga terkawal, dan misi adalah untuk memastikan semua kerja dapat dibuat dan program anjuran PPD dapat dipantau secara langsung oleh KPPD dan juga timbalan PPD dan juga ketua-ketua sektor. Okay, seterusnya pergi kepada langkah keempat, langkah menyalurkan visi. Okay, langkah keempat ini merupakan langkah menyampaikan visi perubahan melalui taklimat dan juga mesyuarat. Okay, di mana minta maaf. Okay, taklimat dan mesyuarat ini diadakan untuk menerangkan apakah tugas-tugas AJK dan apakah konsep pelaksanaan projek Hello Trello ini. Okay, langkah ini penting untuk menyebarluaskan visi dan juga misi projek Hello Trello untuk mengukuhkan pelaksanaan projek ini. Okay, keadaan ini pada langkah 4 ini memerlukan komunikasi dua hala yang berkesan supaya semua ahli dalam organisasi tahu akan projek Hello Trello secara terperinci. Okay, maka ini bila mereka tahu, mereka faham, maka ianya dapat menenangkan kebimbangan dan juga kerisauan staf-staf mengenai perubahan yang akan dilakukan. Dan kita pergi kepada langkah kelima iaitu menghapuskan rintangan. Pada langkah kelima ini merupakan langkah di mana persepsi dan juga mentaliti organisasi kaki tangan organisasi yang kurang faham ataupun mereka terlalu selesa tidak inginkan perubahan dapat dihapuskan. Okay, jadi persepsi yang negatif ini dapat dihapuskan dengan memperkasakan staf-staf dengan pengetahuan, sumber-sumber dan juga kemahiran-kemahiran. Jadi apabila halangan ini telah diatasi, maka perubahan itu dapat dilakukan secara berterusan. Sebab biasanya orang yang tak faham, mereka tak nak berubah. Jadi bila mereka tak faham, kita terangkan sampai mereka faham. Okey, langkah keenam. Okey, langkah keenam pula adalah mengenal pasti apakah sasaran masa pendek. Okey, langkah keenam ini perlu dan penting, okey, sebab
Apabila ada sasaran, maka kita akan berusaha untuk mencapai target tersebut. So, 4 minggu dalam bulan Disember ni nanti akan merupakan tempoh masa untuk membuat aktiviti rintis. Okey, dan seterusnya dan untuk membuat penambahbaikan sebelum projek ini dibentangkan kepada sektor-sektor yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketujuh. Saya bergerak ke sini lagi. Okey, langkah ketujuh merupakan fasa untuk mengimplementasikan perubahan dalam organisasi. Okey, proses ini, proses pemantauan, penilaian projek dan penambahbaikan akan dilakukan daripada masa ke semasa. Okey, pada langkah ketujuh ini, sesi bimbing bantu oleh fasilitator dashboard Trello akan berkhidmat 24 jam sehari semalam. So, ini penting untuk membantu semua staff yang mengalami kesukaran untuk memahami penggunaan dashboard Trello. Okay, so momentum kejayaan sasaran awal ini, dia akan dapat membantu setiap ahli untuk mengatasi masalah dan halangan. Dan langkah ke-8 adalah merupakan langkah mengukuhkan perubahan. Pada langkah ke-8 ini, musyawarah pelaporan akan diadakan pada bulan Mei dan juga bulan Disember sebagai dokumentasi penilaian keberkesanan projek Hello Trello ini. Sekian, itu saja daripada saya dan seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya iaitu Ismail. Terima kasih. Rakan-rakan sekalian, dipaparkan sekarang senarai jawatankuasa projek yang mana kami bahagikan jawatankuasa ini kepada dua, jawatankuasa induk dan juga jawatankuasa pelaksana. Seterusnya kita lihat pula anggaran bajet projek Hello Trello ini. Ini merupakan pendapatan ataupun dana yang kami gunakan untuk projek ini yang bernilai sebanyak RM7,000. Manakala setelah dianggarkan, kita lihat di sini pula, ini merupakan perbelanjaan. Perbelanjaan dianggarkan sebanyak RM6,386. Dan di sini kita dapat saksikan pula merupakan tentatif untuk bengkel. Bengkel ini ialah bengkel pengenalan kepada dashboard Hello Trello itu sendiri. Rakan-rakan sekalian, projek Hello Trello ini akan bermula pada bulan Disember tahun 2020 sebagai bulan perancangan projek dan juga aktiviti rintis daripada sektor pengurusan untuk memahami dengan lebih lanjut berkaitan dengan dashboard Trello.com ini. Seterusnya, bengkel kepada semua staf di Pejabat Pendidikan Daerah akan bermula pada bulan Januari. Seterusnya, penggunaannya akan berlangsung sehingga bulan Disember tahun 2021. Dan pemantauan, paling penting, pemantauan dan pelaporan penggunaan Trello.com akan dibuat pada minggu pertama setiap bulan bagi mengetahui isu dan menambah baik penggunaan dashboard Trello.com ini. Rakan-rakan sekalian, ini merupakan paparan dashboard Trello.com yang akan digunakan untuk memantau progres sesuatu tugasan ataupun program untuk projek kami ini. Contoh di sini kami guna pakai ialah pelaksanaan dialog prestasi rakan-rakan sekalian. Terdapat 3 kategori progres di sini, iaitu perlu dibuat, sedang dibuat dan juga selesai. Paling utama sebenarnya rakan-rakan sekalian, pengguna dashboard ini perlu senaraikan terlebih dahulu tugas-tugas yang perlu dibuat untuk program dan juga tugasan tersebut. Dan setiap tugasan sebenarnya diwakili oleh satu kad di sini. Di setiap kad, rakan-rakan sekalian, pengguna boleh menetapkan pegawai yang bertanggungjawab, tarikh akhir siap tugasan, hantar surat arahan dan perbincangan antara pegawai-pegawai terlibat. Setelah pegawai yang bertanggungjawab ditetapkan, notifikasi email akan dihantar terus kepada email pegawai tersebut. Kad-kad ini sebenarnya boleh digerakkan oleh mana-mana pegawai yang terlibat dan juga pihak pentadbiran boleh melihat progres secara terus pada dashboard ini. Kita lihat pergerakan kad-kad ini dulu, rakan-rakan sekalian. Dan
Apabila semua kad telah berada di bahagian selesai, rakan-rakan sekalian, maka tugasan ini secara rasminya telah selesai. Maka pihak pentadbir mengetahui bahawa tugasan ini telah selesai dan pegawai berkenaan telah mencapai KPI yang telah ditetapkan. Rakan-rakan sekalian, dalam melaksanakan projek Hello Cello ini sebenarnya kami dapati ia mampu untuk memberikan dedikasi kepada 3 perkara, iaitu dasar, amalan dan juga latihan di pejabat pendidikan daerah. Gelombang ketiga PPPM 2013-2025 sebenarnya menekankan aspek inovasi dalam memastikan pengurusan di peringkat sekolah berjalan dengan lancar. Amalan inovasi dan kreatif di peringkat PPD pula sebenarnya akan menjadi role model ataupun suri teladan kepada sekolah-sekolah dalam memastikan pengurusan terbaik di peringkat sekolah. Penggunaan dashboard cello.com akan melancarkan pengurusan dan pemantauan tugasan harian dan akan memastikan semua urusan di PPD dapat diuruskan dengan baik, seterusnya dijadikan contoh kepada sekolah-sekolah senian. Jadi aspek amalan pula, penggunaan dashboard cello.com ini dapat memudahkan dan memastikan bahawa semua tugasan itu mematuhi prosedur operasi standard tugasan-tugasan pegawai-pegawai di PPD dan juga membantu pihak pentadbiran memantau perkembangan ataupun progres setiap tugasan dan juga program yang dianjurkan di peringkat PPD. Dari aspek latihan pula, cello.com ini akan membantu meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang pengurusan. Dan rakan-rakan sekalian, kami dapat simpulkan di sini, projek Hello Cello sebenarnya mampu untuk memastikan penambahbaikan kelemahan urus tadbir di organisasi dalam memastikan pemantauan gerak kerja dan juga perkembangan program dapat dipantau dengan lebih baik sejajar dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Akhir kata, pengurusan yang baik dapat diwujudkan selepas ini akan menjadi suri teladan kepada sekolah-sekolah di bawah sediaan. Itu sahaja daripada kami bertiga. Diharapkan projek ini akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.